Hello，大家好，欢迎收看 BTTV 新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Pendaftaran pemilih automatik dan undi 18 dijangka dilaksanakan selepas September tahun depan. Pendaftaran pemilih automatik dan undi 18 tahun undi 18 dijangka hanya boleh dilaksanakan selepas 1 September 2022. Ia ekoran pelbagai kekangan dan isu yang menjejaskan perancangan serta persiapan awal pelaksanaannya. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Abdul Ghani Saleh berkata, SPR bersikap realistik dengan perkembangan dan situasi semasa negara ketika ini yang secara umumnya masih dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengekang penularan COVID-19. Abdul Ghani berkata demikian dalam kenyataan semalam. Beliau berkata, SPR komited dengan pelaksanaan pendaftaran pemilih automatik dan undi 18 seperti yang diluluskan di Parlimen untuk direalisasikan pada pilihan raya umum ke-15 pada 2023 berpandukan kepada perkara 5-3 Perlembagaan Persekutuan. Katanya, persiapan ke arah pelaksanaan itu masih berjalan dan dalam tindakan sewajarnya, termasuklah gerak kerja seperti pembangunan sistem, semakan dan penyelarasan data, program libat urus susulan bersama agensi kerajaan, parti politik dan badan bukan kerajaan serta persiapan berkaitan. Katanya berdasarkan rekod terkini SPR, jumlah warga negara berusia 18 tahun dan ke atas adalah 5.6 juta orang. Daripada jumlah itu, mereka yang berusia 18 hingga 20 tahun hanya seramai 1.2 juta orang. Manakala, seramai 4.4 juta orang adalah mereka yang berusia 21 tahun dan ke atas serta sudah layak tetapi masih belum berdaftar sebagai pemilih. SPR menyeru rakyat Malaysia berusia 21 tahun dan ke atas untuk segera mendaftar sebagai pemilih secara dalam talian melalui myspr.spr.gov.my atau hadir ke pejabat pilihan raya negeri atau pejabat pos yang berdekatan. Beliau berkata SPR akan melancarkan sistem semakan pra-pendaftaran automatik melalui portal SPR pada Ogos depan bagi membolehkan 5.6 juta bakal pemilih menyemak dan mengesahkan maklumat mereka. Katanya, SPR sedang menyediakan satu laporan interim berhubung pendaftaran pemilih automatik dan undi 18 yang dijangka dikeluarkan pada September ini. Peniaga perlu memanfaatkan penggunaan media sosial. Golongan peniaga di negeri ini perlu memanfaatkan media sosial bagi menjana pendapatan yang lebih baik. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Syahelmi Yahya berkata, peniaga terutamanya golongan muda juga perlu berusaha meningkatkan ilmu serta kemahiran untuk terus maju dalam bidang perniagaan. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan bengkel usahawan digital menggunakan aplikasi telefon pintar anjuran Pusat Khidmat Rakyat Tanjung Keramat. Syahelmi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Keramat juga mahu pemantauan prestasi dilakukan terhadap peniaga-peniaga yang menghadiri bengkel tersebut dalam tempoh 2 bulan akan datang. Seramai 20 peserta yang terdiri daripada golongan B40 diberi pendedahan mengenai penggunaan teknologi digital menerusi media sosial seperti Facebook dan Instagram untuk memasarkan produk mereka. Peserta turut diberi taklimat daripada Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga atau TEKUN dan Perbadanan Nasional Berhad. Ia untuk mendedahkan peserta dengan peluang yang lebih jauh dalam perniagaan. Kita ke perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun dengan 51 kes dilaporkan hari ini berbanding 70 kes malam menjadikan jumlah kumulatif kini 54,521 kes. Ranau menjadi daerah terbaru dan kelima
dikategorikan zon hijau di Sabah. Tiada kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini, namun 2 kluster baru dilaporkan, iaitu kluster sawit seberang di Lahad Datu dengan 9 kes kumulatif dan kluster kolam lintas di Penampang dengan 7 kes kumulatif. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masili Manjun berkata, kluster sawit seberang melibatkan pekerja kilang seberang di Silabukan, Lahad Datu, manakala kluster kolam lintas melibatkan pekerja sebuah syarikat insuran di Kolam Plaza, Op Jalan Lintas, Luyang. Daerah Tawau merekodkan kes positif baru tertinggi dengan 13 kes hari ini. Ini diikuti Keningau yang mencatatkan 11 kes dan Lahad Datu yang merekodkan 9 kes. 4 daerah iaitu Kalabakan, Kota Belud, Putatan dan Nabawan mencatatkan 1 kes hari ini. 15 daerah lagi tidak merekodkan sebarang kes baru dalam tempoh 24 jam lalu. Daerah Penampang berubah dari zon kuning ke zon jingga. Secara keseluruhan, 4 daerah di Sabah berada dalam zon merah, 4 daerah dalam zon jingga, 14 daerah dalam zon kuning dan 5 daerah dikategorikan zon hijau. 66 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 391 pesakit sedang menjalani rawatan. Setakat hari ini secara kumulatif, 41,988 orang telah menerima suntikan vaksin dos pertama di Sabah. Manakala bagi vaksin dos kedua, secara kumulatif, 2,831 orang telah menerima suntikan hari ini. Pendaftaran penerima vaksin COVID-19 di Sabah ketika ini hanya 7.54% atau 294,568 orang daripada populasi keseluruhan penduduk Sabah, iaitu 3.904 juta orang, kata pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah, Sharifah Siti Saleha Habib Yusof. 289,990 bakul makanan telah diagihkan di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Tamu Kota Belud turut diarah tutup bagi membendung penularan jangkitan COVID-19 di daerah berkenaan. Ia berikutan peningkatan mendadak kes COVID-19 yang dicatatkan di Kota Belud semalam. Berikutan arahan mengenai etika berpakaian bagi orang awam atau pelanggan ke hospital yang mengundang pelbagai reaksi orang ramai, pengarah Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu memohon maaf di atas kekeliruan yang timbul. Sebaliknya, hospital berkenaan memaklumkan semua orang awam atau pelanggan digalakkan berpakaian sopan terutama ketika berurusan di bahagian pengurusan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ahli Ehwal Pengguna KPDN HEP Sabah menyita produk makanan ringan bernilai RM40,946.50. Ia atas kesalahan menggunakan tanda halal tidak diperakui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Pengarah Pejabat KPDN HEP Sabah, Georgie Abbas berkata, serbuan itu dilakukan bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Lokasinya di sebuah premis di Taman Perindustrian Kota Kinabalu kira-kira 11 pagi kemarin. Georgie berkata hasil pemeriksaan mendapati semua makanan ringan yang diimport ini telah menggunakan tanda halal yang tidak diperakui JAKIM. Kes disiasat mengikut Perintah Perihal Dagangan, Perakuan dan Penandaan Halal 2011 dan Akta Perihal Dagangan 2011. Sabit kesalahan individu boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Manakala bagi kesalahan kedua boleh didenda RM250,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah menahan seorang lelaki yang disyaki memberi rasuah RM5,000 kepada seorang pegawai kerajaan negeri. Wang suapan itu sebagai dorongan untuk meringankan pertuduhan terhadap rakannya yang melakukan kesalahan menyimpan haiwan dilindungi.
Haiwan yang dimiliki oleh rakan suspek adalah beruang madu, landak, ular sawah, burung punai, babi hutan, burung tiong dan beberapa haiwan lain. Menurut sumber, lelaki yang bekerja sendiri dan berusia lingkungan 50-an itu ditahan kira-kira 5.30 petang semalam di Pejabat SPRM Sabah. Pengarah SPRM Sabah, S. Karunaniti ketika dihubungi mengesahkan tangkapan itu, katanya suspek disiasat mengikut Seksyen 16(B) Akta SPRM 2009. Suspek telah dibebaskan dengan jaminan SPRM sebanyak RM8,000 dengan 2 penjamin tempatan. Kerajaan negeri meneruskan program penghantaran pulang pendatang asing tanpa izin parti Siri 2 Palang 2021 membabitkan rakyat Indonesia hari ini. 150 parti warga Indonesia diusir keluar dari Sabah melalui Pelabuhan Tawau ke Pelabuhan Nunukan Indonesia dengan kerjasama Konsulat Republik Indonesia Tawau. Pengarah Jabatan Imigresen Negeri Sabah, Datuk Dr. Muhammad Sadeh Muhammad Amin berkata, semua parti tersebut telah ditahan di Depo Imigresen sejak 2020. Katanya, semua parti yang ditahan telah melakukan pelbagai kesalahan mengikut Akta Imigresen 1959, Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. 9 pengemis wanita Palau bersama 25 kanak-kanak yang ditahan pada 13 Mac lalu diserahkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia Sabah di Lahadatu semalam. Ketua Polis Daerah Lahadatu, Assistant Commissioner Rohan Shah Ahmad berkata, penyerahan itu dilakukan setelah kertas siasatan kes itu dirujuk ke Pejabat Peguam Negara bagi tindakan selanjutnya. Terdahulu, Ibu Pejabat Polis Daerah Lahadatu dibenarkan menahan reman kesemua 9 wanita Palau itu selama 12 hari mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah dan Seksyen Imigresen 1959 Palang 63. Proses penyerahan tahanan itu dilakukan mengikut prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Dalam perkembangan sama, Polis Lahadatu menangkap seorang lelaki Palau berusia 31 tahun yang mengaku sebagai penjaga kepada 3 orang kanak-kanak yang ditahan. Siasatan mendapati lelaki itu mempunyai 2 rekod kesalahan berkaitan dadah. Hasil saringan ujian awal air kencing juga mendapati lelaki berkenaan positif dadah jenis amfetamin dan metafetamin. Kita ke perkembangan bola sepak Sabah. Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA memberi fokus untuk melahirkan generasi baru pemain bola sepak berprestasi tinggi seperti pemain legenda Datuk James Wong, Datuk Hassan Sani dan Matlan Marjan. Pemangku Presiden SAFA, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata, Sabah mempunyai barisan pemain yang baik pada masa ini, namun berpendapat masih kekurangan daripada segi tahap kemahiran yang dimiliki 3 legenda The Rhinos itu. Justru, beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri berkata, SAFA akan melaksanakan pelbagai inisiatif pembangunan bola sepak peringkat akar umbi bagi membangunkan pemain muda yang juga anak Sabah dan mencungkil bakat mereka untuk diketengahkan sebagai pemain skuad Sabah FC. Bung berkata demikian pada sidang media di Kota Kinabalu semalam. Terdahulu, beliau menyerahkan jersey, bola dan peralatan untuk pertandingan Piala YB Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Pertandingan bawah 18 tahun yang disertai 33 pasukan melibatkan 8 zon di Sabah. James Wong dan Hassan Sani adalah 2 penyerang berbisa sekitar tahun 70-an dan 80-an. Mereka pernah mewakili Malaysia ketika skuad legenda negara itu melayakkan diri ke Sukan Olimpik Moskow 1980 selepas menewaskan Korea Selatan 2-1. Matlan pula dikenali peminat bola sepak Malaysia sekitar 80-an dan 90-an. Malah, penyerang itu pernah menjaringkan 2 gol ketika mewakili Malaysia menentang England pada 12 Jun 1991 yang berkesudahan Malaysia tewas 2-4. Bung berkata, bagi membangunkan pemain muda Sabah secara lebih berkesan, SAFA juga akan mengurus sendiri pasukan bawah 22 tahun Piala Presiden
dan bawah 19 tahun Piala Belia untuk skuad Sabah FC. Safa juga mengadakan pelbagai pertandingan seperti Piala Presiden, Piala Ketua Menteri, Piala Antara Klub dan Piala Wanita. Selain itu, Safa juga fokus membangunkan bola sepak wanita, pasukan futsal dan bola sepak pantai. 晚安，再见。